Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin rahmat Allah Ta'ala sekalian, menurut catatan saya ini kita berhenti pada muka surat 88 pada 16 hari bulan 6 bulan lepas lah ya. Kita sambung seterusnya perbincangan yang saya nukilkan jujukan ataupun senarai berdasarkan kajian daripada Profesor Datuk Paduka Dr. Jawiyah Dakir, wanita dia, perempuan, profesor dalam bidang hadis daripada UKM dan juga Dr. Wang Awang Wang Ali yang diterbitkan pada tahun 2010, dan menariknya buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, cuba kita perhatikan kandungan buku sunnah dan bid'ah dalam amalan orang Melayu. Secara spesifik, dia memfokuskan amalan dia yang dia kelompokkan sebagai bid'ah dalam kalangan ataupun amalan orang Melayu. Dan setakat yang saya tahu, tidak ada lagi jawapan balas secara khusus kepada buku tersebut. Secara umum banyaklah buku-buku yang dikarang oleh Ustaz Muhaddir Jol, diterbitkan oleh Galeri Ilmu, cuba untuk nak betulkan balik menurut perspektif dia hal-hal yang sebahagian yang kita anggap sebagai bid'ah adalah tidak ada seumpamanya. Baik, bagusnya banyaklah buku terbit, dan itu memperkayakan korpus, memperkayakan kita kata penerbitan buku-buku, dan itulah cara dalam tradisi Islam pun, tamadun Islam, peradaban Islam, idea-idea dibahas dan dibalas melalui penulisan buku lah dulu. Tapi sekarang sekadar membalas di status Facebook dalam grup WhatsApp dan seumpamanya. Baguslah. Cumanya tak bagus sebab ilmu ni dia tak akan mungkin dapat selesai ataupun dapat manfaat yang banyak dengan sekadar tulis, sekadar, dan sangat terpengaruh dengan emosi dan seumpamanya. Dia perlukan satu bi'ah yang sangat sesuai, satu suasana yang memang nak kepada perbincangan dan wacana ilmu itu sendiri. Baik. Naskah tersebut menganalisis bid'ah tiga bahagian utama, menganalisis ataupun membahagikan taksim bid'ah itu kepada tiga bahagian utama, iaitu yang pertama, analisis beberapa amalan berbentuk ibadah, yakni bid'ah dalam ibadah, amalan ritual lah maksud dia. Yang kedua, analisis beberapa amalan berhubung kepercayaan, i'tiqad, dan seterusnya analisis amalan berhubung dengan adat resam budaya. Cuba lihat senarai perbahasan dalam kandungan di bawah. Saya datangkan hanya kandungan saja. Kalau nak bincang buku tu, next round kita baca buku tu pula. Nah, baik, katanya pada dalam bab 2 lah. Bab pertama tu dia bincang pasal mukaddimah lah, apa semua itu gini. Bab 2 dia kata analisis beberapa amalan berbentuk ibadah. Fasal pertama, amalan berhubung dengan sembahyang. Menariklah detail yang pertama, membaca niat sembahyang. Sudah. Kepala cerita bergaduh dah. Kepala cerita tu orang Kelantan kata berembah lalu dah. Membaca niat sembahyang. Membaca niat sembahyang. Dalam 13 rukun solat menurut mazhab Syafi'i, membaca niat masuk ke tidak? Tidak, tuan-tuan. Yang menjadi rukun adalah niat. Kena bezakan antara niat dalam hati
sebagai lintasan ilmu dengan membaca niat. Membaca, dia panggil talaffuz bin niat, melafazkan. Itu cerita lain. Membaca perkataan dalam hati pun bukan niat. Allah sengaja aku out dengan bar tu kena ngam-ngam. Tu sudah. Itulah ya. Masalah sungguh. Nah, saya tak boleh bayang, saya dah ulang banyak kali. Saya tak boleh bayang lah kalau orang Melayu kita duk jadi tu imam di Masjidil Haram tu. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam salah. Allah usalli dulu. Lillahi ta'ala usalli. Orang duk tunggu ni nak sembahyang ni. Lillahi ta'ala usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman. Tengok-tengok solat zuhur. Tukar lafaz. Tak ada masuk solat lagi. Astagfirullah. Subhanallah. Jadi itu ya. Lafaznya kena bezalah. Saya duk ulang selalu kalau pergi UIA tengok Arab ke Pakistan, Bangladesh, masuk jalan dalam saf, berjalan, duduk qiyam 2 saat. Allahu akbar, settle. Atau masa bila dia niat ni? Masa dia nak mari tu dia tahu dah dia nak sembahyang apa, niat dah tu. Nah, semudah itulah niat ni. Dalam keadaan kita tahu kita nak buat apa tu. Cuma sebagian ulama mazhab Syafi'i berfatwa, kalau ikut perbahasan, kalau tengok buku Dr. Zahid Abdul Rahman, formula solat sempurna tu, tak silap saya ulama yang berfatwa melafazkan niat itu diharuskan kerana nak bantu orang yang ada masalah untuk berniat dalam hati. Itu tujuan utama dia. Bukannya benda itu diangkat kemudian menjadi kebiasaan. Namun yang jadi masalahnya di dalam pengajian dan amalan orang kita, benda itu telah dianggap sebagai itulah dia. Lama-lama tak boleh nak salat kalau tak lafaz niat. Dah jadi tabiat lah, tak boleh dah nak tinggal. Bila kita bagi penerangan apa semua itu ni, dia boleh faham, dia boleh setuju. Dia pun nak test solat isyak lepas ni, tak nak lafaz usolli tak nak lah. Dia pun Allahu akbar. Tapi dalam hati tu, ni aku niat lah, kau ni aku niat. Tak boleh. Bila dah sampai tahap tu, terpaksa lah. Dah jadi tabiat lah. Sebab dalam ibadah tak boleh ada syak. Duk main aku niat ke tak lagi ni? Semayang apa aku ni? Duk main begitu tak boleh. Tak, sebab dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun solat dah lagu tu. Dia tidak diajar dengan apa yang mazhab Syafi'i yang asal, yang sebenar. Tapi versi Nusantara kita. Baik, kemudian dia bahas membaca niat ni, kita ulah panjang lah itu banyak ustaz-ustaz kita bahawa kena bezakan antara talaffuz bin niat dengan niat biasa, iaitu lintasan dalam hati, mengalurkan kefahaman dan juga apa yang kita nak buat tu dalam hati lah, ilmu sebenarnya. Erti niat, tempat niat, itu satu perbincangan. Kemudian sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Sunat qabliyah Jumaat, sunat qabliyah Jumaat selepas solat, selepas azan. Dulu azan sekali ke dua? Sekali mula-mula kan, zaman Rasulullah SAW. Di Perlis sekali, subuh 2 kali. Di Perak cuba buat keluar surat keliling. Selangor pun silap saya keliling ada keluar. Masjid Negeri buat. Tapi bila mana nak azan 2 kali? Sebabnya zaman Rasulullah fajar pernah kadhib. Azan pertama Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia buta, dia bangun, dia tahu macam mana dia azan. Azan kedua Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Zaman ni siapa dia boleh 2 kali. Tok Bilal kata gaji elang pun tak banyak mana ni. Nak bangun pukul 5 tu sekali, nak bangun pukul 5.30 lebih kurang begitu sekali, nak bangun pukul 6 pula sekali, 5.40, 5.50 sekarang ni. Tu. Jadi kita tahu dan ada cuba buat dan masih lagi inilah. Cuma kalau kita ingat dulu apa dia? Takbir raya haji ni lah. Apa dia panggil? Takbir
mutlak dengan muqayyad. Nah, dulu-dulu mana ada orang takbir sehari sebelum bermula subuh? Saya ingat saya tak ada dulu. Mari zaman sekarang, alhamdulillah, ramai-ramai ustaz kita ni, ramai ustaz kita mula mendedahkan hal tersebut, dan akhirnya alhamdulillah dah semakin diterima. Kalaulah tidak ada ustaz-ustaz kita yang sanggup mendedahkan dan mengambil risiko dituduh Wahabi apa semua betul begini, adakah benda-benda begini akan kita tahu dan akhirnya diterima? Tak, tuan-tuan. Dia ini sikit sebanyak kita kena terima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang otai-otai dululah, yang dah buka jalan. Jadi jangan rasalah apa yang kita buat sekarang ni membazir, tak ada apa-apa apa semua. Saya dah sebut dah, benda ni 1000 tahun dulu punya karut, hari ni masih ada. Jadi nak betul kan 1000 tahun lagi. Jadi bila mula? Sekarang ni lah. Apa yang kita buat ni mungkin 100-200 tahun lagi barulah ada kesannya. Wallahu a'lam. Tak kiamat lagi ke mana masa tu, Ustaz? Mana aku tahu. Tanya kiamat. Manalah kita tahu kiamat bila. Dia tugas kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Baik. Maka nanti kita akan bincanglah sunat qabliyahnya Jumaat ni, amalan pada hari Jumaat. Tapi ni isu fiqh sebenarnya. Ada perbahasannya dalam mazhab Syafi'i, fatwa-fatwa yang dia dikeluarkan dan seumpamanya. Kemudian solat sunat tarawih ataupun sembahyang sunat tarawih. Tu tengoklah. Kemudiannya tentang sembahyang sunat pada bulan Rajab. Yakni pada bulan Rajab, sembahyang nisfu Sya'ban dan seumpamanya, yang dikatakan ada solat khusus pada waktu khusus tu. Kemudian solat tanpa menutup kepala. Nah, jadi pahala kurang kalau lagu mana. Bahkan di sana ada yang masyhur, jika solat pakai serban, pahalanya lebih 70 kali, 100 kali daripada orang yang tak pakai. Dan seumpamanya. Hadis tu ada, tapi telah dikritik oleh ulama hadis sebagai tak sahih lah. Dan seumpamanya. Seterusnya qiyamul lail, berjaga malam untuk beribadah. Adalah dia punya ni. Dan antara benda baru sungguh dalam bab qiyamul lail ni, menariknya awal tahun 1990, zaman-zaman zikir munajat, zaman-zaman muqayyam, zaman-zaman orang duduk, baguslah dia buat program di masjid untuk solat ni lah, apa dah, solat qiyamul lail ni, solat tahajud dan seumpamanya secara berjemaah, ramai-ramai tidur di masjid, program motivasi apa semua ni lah. Saya ingat masa kita sekolah rendah awal 1990 dulu, makin banyak lah benda-benda ni. Dari satu perspektif nampak macam bagus. Sehinggalah saya disampaikan oleh senior-senior saya di UM, salah seorang daripada guru besar bidang tafsir Quran, Profesor Madya Dr. Meninggal dah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihu fa'anhu, yang tulis kitab tafsir Pedoman Muttaqin, Abdul Hayy Abdul Syukur, antara pensyarah UM yang terawal keluar lulusan India, sama Mesir ke tidak saya tak ingat. Tapi dia punya TC PhD pasal Syah Waliullah Dehlawi, pemikiran hadis Syah Waliullah Dehlawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi dia ni pernah satu masa dia mengajar, dia kritik, dia tegur lah amalan qiyamul lail ni. Bila buat qiyamul lail 3 ke 4 pagi tak kisahlah, sama ada 10 malam akhir Ramadan, bagus. Asasnya bagus. Asasnya. Tetapi yang tak bagusnya, kemudian bila solat malam di masjid surau tersebut, lampu dipadamkan. Lampu dipadamkan. Betul? Jadi soalannya, kenapa lampu dipadamkan? Maka sebahagian menjawab, untuk nak timbulkan rasa khusyuk, nak bagi feel sungguh kita punya tahajud, nak bagi rasa sungguh tahajud, maka lampu dipadamkan. Maka almarhum Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur rahimahullah kata, kalau begitu baiklah semua solat fardu kita tutup lampu. Sebab macam-macam mana pun solat fardu faridah, subuh, Jumaat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, maghrib, isyak lah malam kan, adalah lebih afdal untuk kita khusyuk berbanding dengan qiyamul lail yang hanya sunat. Kena tuan-tuan.
Itu betul juga. Solat fardu lebih aula. Bila solat wajib kan, sepatutnya lebih khusyuk lah. Jadi ada satu persepsi apa dia? Sembahyang biasa, sembahyang hari-hari ni tak apa, tapi bila mari sembahyang special, sembahyang hajat, sembahyang duha, ni kita kena fokus sungguh-sungguh. Ini tak betul ni, terbalik. Maka dia tegur perkara tersebut. Tapi kalau kita tanya, kenapa tutup lampu ni? Nak jimat elektrik, tak ada masalah. Aduh, nampak sama, beza tu tuan-tuan. Kalau kita tanya, kenapa tutup lampu ni tahajud ni? Nak jimat elektrik ustaz, sepatutnya tak buka ni lampu malam-malam ni. Kipas tak apa, kipas tak apalah, panas. Tapi lampu kita tutup sebab nak jimat elektrik. Okey lah. Tapi kalau kata dengan tutup lampu tu kita nak rasa khusyuknya, nak begini, tu tidak tepat, tidak kena tu. Kalau gitu, masjid yang sama, solat subuh, solat maghrib, solat isyak, kena tutup lampu juga. Khusyuk ni bukan dengan buka tutup lampu, tapi dengan fahamnya kita apa kita sedang buat tu, apa yang kita perlu buat ketika mana kita akan takbir sehinggalah bagi salam, apa yang perlu dibuat, dan perlu dibuat tu siapa dia bagi tahu yang terbaik, Nabi SAW. Sebab itulah sallu kama raaitumuni usalli. Orang kata khusyuk ni apa dia? Fana. Khusyuk ni dah Allahu Akbar, hilang diri, lebur, kosong. Kalau begitu macam mana Rasulullah kata kalau ada orang nak lalu depan kamu, kamu kena tahan. Kalau duk khoyak, duk hilang ke mana-mana, melayang-layang, kita bukan main yoga. Yoga memanglah dia nak lebur diri, cari diri, man arafa nafsahu fa arafa rabbah, nak jumpa diri sendiri, nak balik pada Brahman, kita ni atman, nak mencari hakikat diri. Kita bukan lagu tu. Solat kita cari Tuhan, bukan cari diri kita. Cari Allah. Maksudnya yakni berinteraksi dengan Allah, yakni masa tu. Masa itulah Allahu Akbar dalam perut peda ni, ya Allah tolonglah, merintih, merayu. Masa itulah itu yang mari khusyuk. Maksudnya sepanjang solat tu dengan faham setiap bacaan, bahkan hati kita duk merintih, fokus. Seolahnya sahabat saya Ustaz Syarif kita tu bagi tahu, seolahnya kalau telefon ni masa solat tu bar dia tu tengah penuh dengan Allah. Kita sedang online dengan Allah lah. Solat tu. Jadi masa itulah solat, doa, bahkan solat tu doa. Jadi sebab itulah kita bila lepas solat doa berjemaah ni kita tak berapa tengok dia sebagai keutamaan lah, sebab kita selesai dalam solat tadi. Tempat yang sangat-sangat mustajab untuk berdoa. Dalam sujudnya, sebelum bagi salam itu, waktu-waktu mustajab belaka tu. Setiap kali sujud, dan bukan sujud terakhir saja. Dia adalah hero Hindustan, hero Tamil. Last sekali baru dia sujud lama. Tok Imam nak bagi salam dah baru dia bangkit. Mana boleh begitu? Tak kena lah cara. Setiap kali sujud itu adalah waktu yang paling mustajab. Daripada sujud pertama sampai sujud keempat solat isyak. Maka bersama kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, mulut kita baca, hati kita merintih pada Allah lah. Bahkan ketika kita habis membaca suratul Fatihah imam, selepas imam baca suratul Fatihah, kita amin, maka malaikat mengaminkan bersama. Allah kata bagi pada hamba aku. Yakni kalau masa tu kita duk minta apa-apa, malaikat amin, selesai masalah tuan-tuan. Ini hotspot yang kita terlepas pandang. Tapi habis saja bagi salat, Assalamualaikum, ya Rab, ya Rab. Bukanlah salah langsung. Boleh saja nak berdoa jaga-jaga jemaah ke, dan kita berdoa sendiri dan seumpamanya. Tapi prioriti tu salah letak lah. Sepatut doa yang hakikinya dalam solat tadi, merintih, merayu, memuja Allah. Yang ni dalam solat tu lah. Dalam luar ni biasa-biasa je lah. Baik. Katanya lagi apa dia tu? Fasal kedua berkaitan dengan puasa. Puasa bulan Rejab, puasa bulan Sya'ban adalah dia punya ni puasa bulan Muharram. Kemudian amalan berhubung zikir. Kemudian berkaitan dengan berhubung kepercayaan, tawassul dan doa melalui tawassul. Cari pasal belakang ni. Kemudian fasal kedua perbomohan dan tangkal azimat. Ni kita minat. Hadis berhubung dengan perbomohan, hadis berhubung dengan tangkal azimat tamimah. Seterusnya masalah keramat ataupun bahasa asal dia karamah. Keramat.
erti keramat para wali mengikut Quran, hadis berupa para wali. Yang keempat, istighasah. Istighasah berbeza dengan tawassul. Tawassul menjadikan satu orang ataupun satu tempat ataupun satu perkara sebagai, kalau bahasa kita hari ni, kabel lah, sebagai wasilah, sebagai kita kata penampan. Kita nak benda tu, kita nak jumpa YB, nak jumpa direct tak boleh. YB tak kenal kita, kena cari siapa yang dia kenal dan dia baik dan dia layak. Siapa dia? Carilah siapa-siapa. Orang politik mahir lah bab ni. Nah, kadang-kadang dia nak bagi satu sumbangan itu, balasannya, boleh tak awak pastikan saya dalam majlis tu duduk tepi tokoh yang kita akan jemput tersebut. Ini baru berlaku ya. Satu majlis nak buat, universiti, tak sebut universiti mana, nak cari sponsor. Setiap korporat ni ada CSR dia lah, sponsor. Nak buat program peringkat international, persidangan antarabangsa lah. Jadi kita jumpa satu syarikat besar ni, satu bukan NGO, satu korporat lah. Dia kata, boleh, kami boleh bagi amount sekian-sekian, tapi kami nak tengok senarai VIP yang dipanggil. Maka dikeluarkan. Masa tu contohnya kemungkinan kalau kena cara kami boleh jemput PM kata. Maka si penama korporat ni kata, kalau begitu jumlah yang awak nak berapa, 50,000, 100,000 ke, kami boleh bagi dengan syarat pastikan PM sampai dalam majlis tu dan kami duduk sebelah dengan dia. Tu dia. Nak duduk sebelah je. Nak duduk sebelah tu adalah cerita lain pula tu. Panjanglah ceritanya tu. Tapi itu permainan-permainan mereka ya. Baik, seterusnya, jadi bezanya tawassul dan istighasah ni, dia beza sikit dengan tawassul. Istighasah ni minta direct macam tu juga. Ketika saat getir, saat genting itu, minta puja tu, direct minta. Wahai Tok Syekh si fulan, tolonglah aku. Hatta ya Rasulullah, bantulah aku keluar daripada kesusahan ini, penderitaan ini. Tu istighasah direct. Jadi boleh ke begitu? Jadi ulama panjang lebar lah bincangnya. Baik, fasa kelima, kepercayaan berbentuk pantang larang. Maksud orang Melayu kita ni banyaklah pantang larang dia apa semua. Tak boleh lalu bawah sidai kain, nanti lambat kahwin, ya ke? Jangan menyanyi di dapur, nanti kahwin dengan orang tua, anak dara. Dia pun kata baguslah. Orang tua banyak duit dah. Apa lagi? Jangan duduk atas bantal. Tapi dari satu perspektif ya, saya kena adil. Saya pun bidang pengajian Melayu. Sebenarnya sebahagian besar daripada apa yang orang tua-tua Melayu kita buat ni, ada dia punya, kita kata, kearifan, kebijaksanaan mereka. Pantang larang tadi, nak dapat tidak, tujuannya adalah untuk nak nasihat. Ada matlamat. Duduk atas bantal ni, bantal elok tu rosaklah duduk punggung, benda letak kepala tu saja. Tapi punyalah berseni orang tua kita dulu ni, dia nak tegur direct tu tak boleh. Dia pergi berkiyah ibarat. Kita pun tak faham kenapa. Mungkin padahal dia boleh kata jangan duduk atas bantal, benda tu letak kepala, bukan punggung awak tu. Punggung awak tu kotor, kalau macam mana ada berak tak basuh ke lagu mana ke nanti, tak baguslah benda tu. Itu saja. Tapi dia pergi mari idea, jangan duduk atas bantal, nanti timbul bisu. Maka matlamat dan tujuannya baik, tapi kemudian telah berkiyah begitu, dan akhirnya jadi satu kepercayaan baru dah pula. Contoh tempoh hari ada seorang cikgu rakam video, dia duk cerita pada anak murid dia. Awak semua tahu tak macam mana Adudu dalam cerita apa dia? Adudu ni cerita apa? Katung tu. Tak tengok orang katung? Bobo Boy. Penjahat dari Bobo Boy warna hijau, kepala petok hijau tu. Maka cikgu ni ada rakaman, balik ni cari, suruh anak cari. Dia ni buat rakaman, dia cerita. Dia nak suruh anak murid dia diam. Dia nak ngajar ni, bising anak murid. Dia kata, awak semua tahu tak macam mana Adudu tu dia jadi kepala
kepala dia jadi petak warna hijau macam tu. Dulu dia macam budak-budak biasa je dia kata. Tapi sebab dia bising dalam kelas cikgu dia lah. Saya pun komen, saya kata, inilah permulaan segala khurafat ni. Tujuannya baik, nak suruh budak, anak-anak duduk diam. Nah, dari satu perspektif, ianya kreativiti. Itulah kesenian, sastra, begitulah. Tapi bila dia berinteraksi dengan kepercayaan, lama-lama dia jadi berkait dengan akidah. Lama-lama. Tapi benda tu bukan sehari dua lah. Lama. Nah, itu realitinya. Jadi boleh dia mari idea ni. Awak tahu tak adudu tu? Kenapa dia jadi hijau? Kepala jadi petak macam kotak tu. Kerana dia tak dengar kata-kata cikgu dia lah dulu. Lepas tu ada orang komen. Cikgu tahu tak kenapa cikgu dia Papa Zola. Papa Zola tu perut buncit. Sebab dia tipu anak murid dia. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ada kalau kita faham yang tu, kita fahamlah dulu-dulu macam mana orang tua-tua dulu niatnya nak nasihat, nak apa ni, maka datanglah cerita hantu, jangan keluar malam maghrib, ada hantu penangga. Sekian. Jangan keluar waktu ni, ada orang mengandung baru mati tu. Nah, biasanya orang begitu akan jadi langsui. Ni tujuannya baik, nak suruh didik, jangan main malam tu tidur awal, ngaji Quran. Tapi motivasinya begitu. Kita pun jadi nak kata, saya kata bila kita pergi kepada budaya, benda tu bagus, benda tu bukan bagus, maksudnya benda tu kebijaksanaan lah. Kreativiti. Tak boleh nafi tu kreativiti. Tapi dari sudut agama kita, tokok tambah karut marut bukan main lah. Jadi dilemanya di situ. Itulah bidang kajian saya yang dipersembahkan, yang dipertahankan. Dan kita luluh cukup makan. Tak adalah cemerlang sangat. cukup makan lah. Mempertahankan perkara tersebut. Jadi kesimpulan kita, pendekatan dakwah memang sangat berkesan. Deliver cara cerita, cara berhikayat apa semua ni menyebabkan orang dengar, orang boleh minat pada cerita Nabi, Rasul apa semua. Maka berkembang akidah Islam tu melalui cerita-cerita ni, menyebabkan orang yang zaman tu buta huruf pegang sungguh-sungguh tentang cerita Nabi dan Rasul. Tetapi dari sudut kandungan, dia telah bercanggah dengan prinsip-prinsip kandungan dakwah. Kerana banyak campur aduk lah. Tukang cerita ni dia campur, dia punya kepala otak sendiri apa semua lah tu. Bayangkan dalam salah satu scene saya cerita dah ni, Nabi Ibrahim dengan Ismail dalam teks ataupun manuskrip yang saya rujuk itu, kita buat analisis pada dia. Kita semua tahu Quran sebut Ibrahim dengan Ismail pergi duduk tengah-tengah Mekah hari ni lah, lembah Bakkah. Ketika itu pada jarak pada terkukur lah, tak ada apa-apa, lembah kosong saja. Tapi dalam buku tu, Nabi Ibrahim dengan Ismail ni ditinggalkan oleh Ibrahim dengan mak dia Hajar dengan Ismail. Mana? Di tengah benda padi. Jauh tu. Sebab dia nak localizekan benda tu. Dia nak cerita tu, bila cerita, orang tempatan boleh faham, boleh seronok. Cerita tengah pada pasir. Orang Melayu kita dulu mana raja tengok pada pasir? Dia tak boleh nak imagine pada pasir lagu mana, pasir belakang tak ada. Jadi dia boleh gitu tukar jadi tengah benda padi. Rupa-rupanya perkara yang sama telah dibuat oleh pendakwah Kristian bila mereka menterjemahkan Bible. Bible paling awal ni 1600, zaman-zaman awal Melaka dah ada dah. Tapi bahasanya bahasa daripada Belanda kepada bahasa Belanda kemudian bahasa Melayu. Banyaklah proses dia panjang. Tapi antaranya cara mereka terjemah Bible ni, sebab mereka tak kira ada sahih tak sahih yang asal tu, mereka memang ubah versi dan terjemahan yang mutakhir. Sebab tu kalimah Allah memang digunakan dari dulu. Terjemahan. Dan latar tu memang dia tukar. Contohnya di belah sana ada negara 4 musim. Dan pada waktu malam Jesus menurut versi mereka itu dilahirkan, pengembala kambing duk gembala kambing di tengah padang dalam keadaan bulan mengambang.
Tiba-tiba mari bersih hari ni bulan 12 waktu winter. Mari mana? Dalam Bible yang bersih terjemahan bahasa Melayu, dia kata musim tengkujuh. Mana musim tengkujuh ya? Itu dah tukar jadi pattern kita dah. Tu dia panggil apa? Dynamic translation ya. Dia ada teori dia tu, dia bukan main-main buat tu. Memang dia niat untuk nak bagi nampak benda tu localized. Dan akhirnya Sabah Sarawak sampai hari ni kita tahulah begitu sekali berjaya lah sebahagian gerakan dakwah Kristian dan seumpamanya. Nampak? Dia benda tu lah yang saya duk haji satu-satu duk tengok ni. Tapi menariknya bila masuk dalam tu, terkejut saya tengok pemeriksa daripada luar tu. Saya tahu dia tak tengok ni. Okay. Kesimpulannya bukan orang kita lah. Jadi panjang lah ceritanya, gerobang. Saya pun ni kalau aku, maksudnya kalau kita hujah balik pun tak ada guna ni, sebab memang berbeza. Dia pun tak setujulah Nur Muhammad ni begini, patut ni sepatutnya kita menghargai apa yang ulama-ulama kita tinggal, janganlah membongkarkan kesalahan mereka. Sudah aku kata. Kata sudah lah. Jadi sepanjang dia duk bahas tu saya senyap je. Saya tak lawan balik. Sebab tahu lawan pun tak ada guna. Bila dah habis tu, pengurusi sidang Viva PhD saya pun tanya, bagaimana calon? Diam sahaja ni. Kita mengharapkan kita mempertahankanlah tesis kita tu. Bila dia dah jemput begitu, barulah saya bersuara lah. Saya kata, saya terima kasih kepada semua, dan saya kata, saya nak tegaskan sekali lagi, pada asasnya kajian saya ini adalah sebuah kajian dalam bidang penulisan dakwah, dan saya telah memilih teks tradisional, sastra tradisional sebagai, kita kata, objek kajian. Saya tak kaji manuskrip. Jadi, dan kalau kata kajian saya itu untuk mendedahkan keaiban, menghina ulama, saya kurang setujulah. Sebab saya melihat apa yang saya buat ini adalah untuk memberi sedikit nilai tambah kepada apa yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita dan seumpamanya. Lagi satu, kemungkinan penyalin ataupun penulis kitab ini ataupun manuskrip ini bukan ulama pun. Dia kadang-kadang penulis biasa begitu saja, dia salin balik dan dia tokok tambah idea dia. Kita tak tahu, tak ada nama, tak ada latar belakang dan seumpamanya. Tapi dia punya campur aduk, mengarutkan main lah. So dia kurang setuju. Dia kata cara awak sebut ni, contohnya hikayat tentang Nur Muhammad berdasarkan Quran dan Sunnah, memang tidak ada langsung riwayat yang sahih tentangnya. Dia kata mana boleh lagu ni kasar sangat ni, dia kata. Kata nak kata lagu mana lagi. Memang itulah hakikatnya lah. Dia kata paling tidak sebutlah khilaf. Kalau lagu mana, kata khilaf apa kita pegang, kata benda tak ada. Jadi itulah akademik Jadi bila kita sebut dah begitu tu, nampaklah dia pun tak jawab balik. Kita pun tak nak memanjang-panjangkan. Tak panjang pun dekat 3-4 jam juga tu. Tak panjang tu. Kira tak lawan tu. Kalau lawan aku tak tahu, sehari kot. Kalau kita berkerah. Dan akhirnya apa yang kita nak dapatlah, iaitu dia pun istihar, diluluskan, bagi. Lepas dah bagi tu, kita lawan balik lapor. Dia adalah strategi dia tu. Kalau lawan dia tak bagi yang tu, lepel kan. Itu antara yang menarik lah pengalamannya. Tapi masa dapat terkejut lah. Sudah dah lah kata. Sudah sungguh lah. Gerbak. Kenapa buat macam ni? Kenapa kasar sangat ni? Kenapa mencari keaiban? Kenapa tidak mendedahkan kehebatan? Ada sudah lah. Begitulah. Sebahagian daripada kita tak faham lagi dalam kajian-kajian akademik ini. Dia ada benda yang memang kita kena nilai secara objektif lah ya. Baik, tengok tu ada lagi apa tu. Berhubung adat resam ni, adat merisik. Merisik khitbah tak? Adat meminang, adat bersanding. Tu dia bincang juga. Adat melangkah bendul. Amalan ketika mengandung dan melahirkan anak. Dulu ada melenggang perut. Ambil kelapa, lenggang, pecah. Ni anak lelaki, ni anak perempuan. Zaman tak ada scanner. Sekarang ni ada scan, tak ada dah melenggang perut. Nah, kita tengok cerita-cerita Tamil, dia buat gitu juga.
Memang dia buat gitu, dia melenggar perut. Dia adalah berapa lama tu. Capulah ya. Baik, amalan berkaitan dengan berhubung kematian, mengadakan perhimpunan di rumah si mati. Kemudian menziarahi kubur, makam, ini isu-isu yang masih lagi sentiasa ada sampai hari ni lah. Berkaitan dengan bacaan perkara dibuat dan seumpamanya. Seterusnya fasal ketiga, sambutan hari bersejarah dalam Islam, sambutan ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulidin Nabi SAW, ihtifal Maulid Rasul, kemudian sambutan Ma'al Hijrah, sambutan Nuzulul Quran, sambutan Isra' wal Mi'raj dan seumpamanya. Kesimpulannya, orang Melayu kita suka pesta. Itu saja. Jadi dulu pesta muda-mudi, jadi dia tukar dia jadi pesta yang bersabit dengan hari-hari kebesaran Islam. Nah, buatlah makan jamuan apa semua. Bab makan tu tak ada masalah, semua setuju. Ijma' belaka. Apatah lagi kalau kami golek apa semua, oi jangan main. Cuma bila ada kaifiat-kaifiat yang dia pun tak kata wajib. Tapi kalau tak buat tu macam tak kena. Dia tak kata wajib lah. Tapi kalau tak buat tu rasa macam tak sah ni. Tu kita kena betulkan balik perkara itulah. Baik, manakala seorang lagi pensyarah, bekas pensyarah UM juga bidang hadis, antara kita kata tokoh yang terawal yang susun buku hadis berkaitan dengan hadis-hadis palsu dalam bahasa Melayu ya. Terbitan Al-Hidayah ada lagi sampai sekarang. Dr. Randes Abdul Ghani Azmi bin Haji Idris pada tahun 2003. Dalam buku dia yang bertajuk Al-Bid'ah, Bahaya dan Keburukannya, pula merangkumkan semua contoh bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Melayu dalam satu tajuk, iaitu bid'ah yang berlaku dalam masyarakat. Jika diperhatikan daripada 20 jenis bid'ah yang beliau senaraikan, tidak jauh beza daripada apa yang ada dalam pecahan daripada 3 kategori utama sebagaimana buku di atas, yakni buku Prof. Dr. Jawad Dakir dengan Dr. Awang tadi tu, sama lebih kurang lah. Cuma yang ni dia susun ikut bulan. Contohnya bid'ah bulan Muharram, bid'ah bulan Safar, bid'ah bulan Rabiul Awal, bid'ah bulan Rejab, bid'ah bulan Sya'ban, berdoa dengan suara nyaring, berwirid dan berdoa beramai-ramai dengan suara nyaring pada tiap-tiap waktu salat. Dan menariknya, ada satu klip video seorang ustaz, nama gapo ustaz tu ya, daripada Kelantan, dan dia ni tradisional. Tapi dia tegur. Kenapa imam, dia kata ni nak tegur tu imam sikit. Kenapa imam bila nak berzikir lepas solat tu kuat sangat sehingga mengganggu orang masbuk, muafiq apa semua. Sepatutnya bila imam berpaling ke belakang dan tengok ada lagi makmum apa semua begini, maka perlahankanlah suara dan seumpamanya. Mengganggu gitu begini. At least baguslah. Dari satu perspektif tu boleh. Jadi saya pun forward lah video tu kepada kawan-kawan kita yang tidak macam kita lah. Jadi kawan saya seorang tu mengaji di Syria. Dia kata memang lagu ni pun. Bahkan tok guru pondok dulu kalau boleh berzikir tu tak guna pun speaker, dia kata. Saya kata pelik ni. Dia kata Ustaz D, hak lagu ni yang kena orang duk kata Wahabi ni. Jenis tak mengaji tu, dia kata. Pula kita jadi confused pula. Kita tunjukkan dia tu, ingat kau dia marah kita. Dia kata ni betul ni. Jadi sebenarnya lagu mana tu? Dah. Kemudiannya yang ke-8, membaca Al-Quran ataupun tarhim di menara masjid. Ini tuan-tuan, pukul 5 pagi, subuh 5.50 minit. Ya Arhamar Rahimin arhamna, ya Arhamar, kalau kau guna speaker bergegar memang mengganggu orang bukan Islam, baby orang baru nak tidur, memang mengganggu. Nah, untuk speaker ni ataupun dilaungkan secara jahar kuat-kuat hanya azan saja. Selain daripada tu tidak digalakkan hatta bacaan Quran. Termasuk sekarang kita tengok trend satu, kedai-kedai mamak ni duk pasang Quran kuat sangat. Nah, dia duk order situ duduk huah-huah, Quran duk banyak. Memang tak sesuai. Kalau tuan-tuan ada masuk kedai lagu tu, kena tegur.
tegur. At least kalau dia buka nasyid tu, tahan lagi lah. Ni mengaji Quran ni. Duk baca surah Yasinnya, duk baca cerita pasal azab, pasal neraka, pasal rahmat Allah. Ya dia duduk roti canai dua, roti waktu kolang-kolang. Lepas tu mari dia duduk punah tak sesuai. Sepatutnya ada perkeliling khusus tentang perkara itu untuk melarang. Mereka pasal tu bukan nak menghayati apa semua, nak tunjuk dia Islamnya, nak tunjuk dia tu Islamik lah. Nak kata dia tu ori punya Islam, bukan tidak ori. Nah, tapi tak sesuai, tak sesuai. Jadi kalau tuan-tuan ada, kena tegur. Cari token ni, siapa bos ni, panggil, kata tak boleh buka ni. Tak boleh. Bahkan takut salah lah, memang salah lah. Baca Quran itu adalah untuk didengar. Kita disuruh diam bila orang baca Quran. Ni duduk pasang, kita duduk orang mari duduk kedai mamak ni nak sembang. Bukan nak mari menghayati Al-Quran. Bukan nak mari mentadabbur Al-Quran di situ. Kita nak mari sembang dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Dah tak salah pun benda tu. Nah, jadi mereka pula nak tunjuk dia ni punya Islami, duduk pasal Quran. Nah, bukan tak sesuai lah, tak sesuai. Baik, sebenarnya mengganggu keteraman Quran masjid, membaca ayat kursi dan sebagainya beramai-ramai dengan keras pada waktu selepas solat jemaah. Bid'ah di sekitar urusan jenazah, membaca azan dan qamat di waktu mayat diturunkan dari rumah atau ke dalam kubur. Ini banyak juga dalam drama-drama Melayu menunjukkan begitu. Kemudian ada solat teman. Ni saya tak tahu macam mana ni kaifiat dia. Tunggu kubur, ni Kelantan, belah Pantai Timur masyhur lagi ada. Tunggu kubur. Kenapa tunggu kubur ni? Kan dia kata hadis Nabi sebut, bila orang terakhir 10 tapak kaki balik, maka malaikat muka nakir pun mari tanya. Jadi kena ada orang lah tak balik. Duk tunggu supaya tak kena tanya. Dia ingat muka nakir ni kawan sekolah rendah dia dulu ke apa. Dia duk baik. Rupa-rupanya dulu tunggu kubur ni ada dia punya alasan yang pada saya boleh diterima syarak. Apa dia? Kenapa tunggu kubur? Si mati ni ibu mengandung anak contoh. Jadi golongan pengamal ajar sesat. Nak buat nak buat minyak dagu lah apa untuk momok. Dia cari gali balik tu. Yang mati ni tok guru. Jadi takutlah. Ataupun memang ada kejadian binatang buas. Mari duk korek. Maka tunggu kubur tu penting lah. Untuk menjaga kubur tu 10 hari tu mayat pun dah mau pecah apa gini, maka tak bolehlah buat apa-apa dah. Kalau itu alasan dia tak ada apa. Macam cerita solat tahajud tadi lah, qiyamul lail tu. Kenapa tutup lampu? Nak bagi khusyuk. Tapi kenapa tutup lampu? Nak jimat elektrik, tak ada masalah. Ni kenapa tunggu kubur ni? Tak nak bagi malaikat maut tu, malaikat muka nakir sempat tanya soalan. Tunggu, lambat malah gila dulu. Tak adanya. Memang kena belaka. Hatta mati tengah laut pun kena tanya juga. Sebab dah berada di alam barzakh. Isunya perkara tu berlaku di alam barzakh, bukan dalam kubur secara hissi, yakni secara fizikal itu. Kalau secara fizikal kat, duduk sekejap kita korek-korek, ada malaikat muka nakir situ tu. Nah, contohnya mati tanam. Duduk setengah jam kita korek balik tengok. Ada tak? Tak ada muka nakir. Sebab benda tu berlaku di alam barzakh. Bukannya di alam fizikal itu. Cuma kita panggil alam kubur gitu. Baik, apa lagi ni? Membaca tunggu kubur ni menariklah. Jadi kalau alasan dia kerana binatang buas, kerana takut orang-orang jahat mari duduk nak buat minyak dagu lah, apalah, nak buat jadi langsui lah, anak baby tu dalam perut tu dia ambil jadi toyo lah, macam-macam lah. Nah, maka tunggu kubur tu bahkan menjadi satu kewajipan lah untuk jaga kemuliaan mayat tu pula. Nah, gitu. Tapi kalau alasan dia kerana muka nakir tadi, balik awal. Baik, seterusnya membaca talqin atas mayat. Ni pun boleh dibahaskan lagi. Membaca talqin ataupun laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu yang hadis. Dan kalau kita baca Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Janaiz, disebutkan hadis Imam Ibn Hajar Asqalani sebut laqinu mauta, bukan debut dia riwayatkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang sedang nazak.
la ilaha illallah. Itu talqin di situ, ya. Dan iqra'u yasin ala mautakum, bacakan yasin ketika dia sedang nazak. Itu yang hadis Nabi sebut. Lepas dia mati, talqin dalam arti kata suruh baca la ilaha illallah ataupun baca yasin itu tak applicable dah lah. Kerana prinsip asasnya adalah dibaca untuk membantu dia menghadapi sakarat. Itu lebih tepat. Kemudian membina masjid atau kubur ni semua kita maklum. Membina binaan atas kubur, pendewaan dan pemujaan kubur, ini sampai sekarang tak habis-habis lagi. Jamuan kenduri kematian, ini pun masih lagi jadi isu. Alhamdulillah sebahagian kita dah semakin faham. Meratapi kematian orang Melayu, insya-Allah dalam bab meratap ni tak ada, tuan-tuan. Dia sedih lagu mana pun sedih lah, tapi tak sampai tahap meratap ni. Tapi orang Arab, ya, sampai sekarang pun Muslimah lah lagu mana pun, dia memang nature dia meraung, pukul badan, dia nature dia. Kita sini ada juga sahabat-sahabat kita satu lagi tu lah, apa. Tapi orang Melayu kita tak. Alhamdulillah setakat ni. Sebab tu dalam kes larangan menghantar, larangan makruh tahrim, yakni isteri ataupun wanita mengiringi jenazah hingga ke kubur, dalam satu perspektif kita tengok pandangan tu, dalam kes orang Melayu ni jadi macam okey, tuan-tuan. Kalau dia pergi tu dalam keadaan yang maksiat, betul, kita panggil apa, terjagalah pakaiannya, tidak tabarruj apa semua tu gini. Dan dia pun, sebab larangan itu kerana berdasarkan pertama isu pecah perang, ikhtilat yang tak sesuai apa semua tu. Yang kedua, nak jaga dia punya emosi lah. Takut tengok yang mati tu suami dia kena tanam, dia terkejung lah tu pula. Jadi benda lain pula lah. Cuma Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman dia bahar, dia kata dalam konteks orang Melayu ni insya-Allah tak jadi lagu tu. Setakat ni kita hidup ni tak jumpa lagi yang sedih macam mana, tak ada lagi yang begitu. Habis-habis pun menangis gitulah, terbiasalah. Ni yang kita maksudkan niyahah ni, meratak ni, mau merau-rau, pukul badan, cakar-cakar badan. Tengok kubur kan nak terkejung dari tu. Nah. Tapi di belah Pantai Timur masih lagi agak tidak menjadi budaya lah. Wanita-wanita mengiringi jenazah ke kubur pada kematian itu, ya. Payah nak jumpa. Sebab tu bila mari sini saya culture shock sekejap tu. Ada orang pejabat kita mati semua. Mari belakang. Sampai kan yang bukan Muslim pun mari juga. Bagus. Dari satu perspektif macam bagus lah. Tapi kita culture shock sekejap. Boleh belakang kali. Sebab kita ingat di Pantai Timur, paling jauh pun mereka mari duduk di luar pagar kubur. Tak akan masuk rapat ke liang lahat lah. Saya ingat saya duduk besar dalam 20 tahun sebelum mari ke sini tu. Itu yang berlaku di sana. Tapi sini biasa kita tengok. Bila berlaku perempuan, wanita lelaki ada sekali. Tapi melihat kepada memang orang Melayu kita perempuan ni boleh jaga emosi tu. Jadi applicable lah sebahagian betul. Baik, kemudian berkabung kerana kematian. Mengangkat suara berkabung ni pun kadang-kadang disalahfahami. Duk bakar wanita je. Duk bakar warna putih je. Bila berlaku mati, bakar warna putih belaka, warna hitam belaka. Tak ada lah. Dari Islam tak ada begitu. Nah, yang tak dibenarkan adalah bertabarruj. Nak ziarah mati tu mameh nak pergi makan gula. Macam nak pergi kenduri kahwin. Tak boleh lah. Pergi kubur tu pakai high heel tu. Amal tak sesuai. Nah, seterusnya mengangkat suara di hadapan mayat, berhimpun untuk takziah, membayar fidyah puasa dan solat untuk si mati. Ini dibahaskan khususnya bab solat tu. Puasa tu adalah juga dia punya perbincangan. Solat pun bayar fidyah juga. Nah. Bahkan saya pernah jumpa orang yang hidup ni, dia sakit sikit. Macam ada sakit lah, kena kerat kaki tu. Jadi waktu tu lepas buka puasa, kita pun semayang. Dia tak gilah ada susah sikit lagu mana. Dia tak semayang tu tak apa. Kita sangka baik lah. Dia balik jamak ke, dia balik solat ikut dia lah. Tapi dia boleh sebut, tak apalah, nanti aku bayar fidyah je lah solat aku ni. Mana pocik ni? Maksudnya dia dengan keadaan sedar, dia tak nak solat tu. Kenapa? Dia nak bayar fidyah saja lepas ni. Kita duk fikir, mari mana fidyah solat ni?
puasa kita dengar lah. Baik. Macam-macam orang ni tuan-tuan. Ada tok guru mengajar lah tu. Seterusnya lagi, panjang lagi, bid'ah-bid'ah dalam wuduk, kita pergi laju, bid'ah azan dan qamat, bid'ah-bid'ah dalam solat fardu, bid'ah-bid'ah sekitar solat Jumaat, bid'ah dalam solat tarawih, bid'ah sekitar solat sunat, berseputar perkara-perkara tu sajalah. Bid'ah-bid'ah sekitar puasa, bid'ah dalam ibadat haji, bid'ah dalam urusan adat. Jadi urusan adat yang sudah ada ketemu. Okey, baik. Kita pergi sikit lagi. Membaca tajuknya sahaja, iaitu jenis amalan dan i'tiqad yang dinyatakan sebagai bid'ah dalam dua buku di atas tersebut, sudah cukup membuatkan sebahagian daripada kalangan kita berasa tidak selesa. Ini adalah kerana sebahagian besar daripada pegangan dan amalan di atas memang kita di Nusantara amalkan secara turun-temurun. Maka tidak hairanlah apabila ia mula dikritik dan dibahaskan meskipun secara akademik dan ilmiah, menimbulkan pelbagai polemik yang berpanjangan. Dalam konteks Nusantara, gerakan terawal reaktif, iaitu respon, cuba untuk memberikan, kita kata, naratif baru ataupun cuba untuk membetulkan keadaan terhadap perkara ini, dipelopori oleh gerakan padri. Gerakan padri, walaupun padri tapi mereka ni ulama, tamu nama dipanggil padri, bukan padri Kristian ni, yang dikepalai oleh Tuanku Imam Bonjol yang hidup sekitar tahun 1772 hingga 1864, sezaman dengan ataupun lewat sikit pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan gerakan dia ini selepas dia pergi buat haji di Mekah, zaman tu zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab, adapun selepas daripada dia tu mereka punya dapat semangat tu lah. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dapat kuasai Mekah sebanyak 2 kali. Syekh Abdul Wahab tahun 1700 lebih sama Syah Waliullah Dehlawi. Yang kemudian yang memerintah Saudi pada 1924 tempoh hari ataupun 20 kemudian dah ni, yang moden ni, Syekh Muhammad Abdul Wahab tak hidup dah, mati lama dah. Ini anak cucu cicit dia dah. Ada orang duk ingat masa tu dia lagi. Tak betul lah. Dan dalam perjalanan panjang dia gerakan dakwah dia itu, zaman tu di Saudi ni memang mereka duk berperang sama sendiri, sama-sama klan ni, setiap negeri-negeri ni. Macam kita di Malaysia lah, tanah Melayu dulu, di Kelantan pun pak saudara bunuh anak saudara, benda tu biasa. Semata-mata nak kuasa jadi negeri, kan Saudi tu besar dan dia ada negeri dia, Najd, ada penama Riyadh, ada ni. Jadi masing-masing klan itu bergaduh nak ambil kuasa masing-masing. Dan macam kita juga, sebahagian pergi kawan dengan British dan sebahagian pergi kawan-kawan ni sebab nak kepentingan lah. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ni tak ada kepentingan politik, dia nak dakwah tauhid dia tu. Tiba-tiba klan Ibn Saud ni bersetuju berbai'ah dan beraku janji bahawa kami akan dokong dakwah kamu sehingga anak cucu. Memang kita kata bai'ah yang sungguh-sungguh lah. Sebab itulah sampai 100 tahun kemudian bersama gerakan dakwah itu sehinggalah berjaya. Kali pertama kuasai beberapa negeri di Haramain dan beberapa negeri, tapi kemudian dikalahkan balik oleh penama pakatan lain, dan kemudian sekali lagi setelah jatuhnya Uthmaniyah itulah. Nah, jadi bila ada orang mengatakan, oh ni kenapa dalam berdakwah tu nak bunuh orang? Tak, memang zaman tu zaman perang. Dia bukan isu mereka nak berdakwah tu nak bunuh orang, tidak. Tapi memang zaman tu memang zaman duk berperang sama sendiri dah. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab telah memilih ataupun berbai'ah, Ibn Saud punya ketua klan ni telah berbai'ah dengan Muhammad Abdul Wahab, menjadi adik-beradik lah, begitulah lebih kurang dalam perjuangan. Yang ni akan dokong dari sudut politik dan ini akan uruskan dalam urusan agama. Dan itulah sampai berjaya lah menguasai sampai hari ni. Baik, katanya lagi sikit. Dari Sumatera Barat ketika penjajahan Belanda, gerakan tersebut disambung oleh perkumpulan Muhammadiyah yang ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ini sudah ada filmnya, boleh tengok. Di Yogyakarta yang kemudian berkembang pesat di Sumatera Barat bawah asuhan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, iaitu ayah Profesor Dr. Hamka. Gerakan Muhammadiyah kekal sampai sekarang dengan citra dan manhaj, amalan serta pegangan tersendiri, berusaha berasosiasi dan berdinamisme dengan realiti budaya dan politik masyarakat awam. Itulah menariknya.
Itu masuk bab baru, nanti kita akan bahaskan seterusnya insya-Allah. Itu berarti situ. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.